Baik, pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh atau Total Lockdown sudah pasti memberi kesan besar kepada ekonomi negara dan PKP 1.0 negara rugi 2.4 bilion ringgit sehari. PKP 2.0 negara rugi 300 juta ringgit sehari. Dan PKP 3.0 kita masih lagi belum ketahui jumlah kerugian yang dialami oleh negara. Tapi kita mahu pastikan strategi tangani COVID-19 ini tidak bawa impak terlalu buruk kepada perniagaan dan juga pemain industri. Jadi apa jalan keluar kepada mereka? Untuk itu kita bersama dengan pertama, Penasihat Undang-Undang Industri Unite, Datuk David Gurupatam, dan kedua, Koordinator Kumpulan Industri Unite, Datuk Irwin Cheong. Selamat pagi kepada kedua tetamu. Hello, selamat pagi. Baik, pertama sekali kita nak pergi kepada Datuk Irwin terlebih dahulu. Kita nak lihat apakah kesannya pelaksanaan PKP 3.0. Kalau kita lihat secara generalnya, PKP pertama, perniagaan-perniagaan, pemain industri dah alami banyak sekali kerugian dan sebagainya, dan dikatakan PKP 3.0 ini sebenarnya beri impak yang lebih besar sebab perniagaan-perniagaan, pemain industri sekarang ini telah pun mempunyai kekurangan dana simpanan untuk pastikan bahawa mereka dapat bertahan ketika PKP 3.0. Betul. Betul. Sekarang yang kebanyakan yang PKS ada masalah dalam wang sendiri, ya, kerana dana mereka yang tidak mencukupi, ya. Dan bagi bagi Datuk David pula, bagaimana lihat kepada sentimen general sentimen ahli-ahli industri sendiri? Okey, ahli industri sama seperti rakyat biasa juga. Mereka berasa tertekan pada masa ini. Mereka juga rasa takut. Jadi pada masa ni semua orang takut sebab mereka nak vaksinasi. Dan juga seperti yang kamu kata tadi, Encik kata tadi, ramai bisnes sudah tak ada dana lagi. Jadi macam mana dia nak how do you put food on the table? Itu adalah satu pressing issue. Mereka tertekan. Dan Datuk David, kita nak lihat juga bantuan-bantuan diberikan bajet 2021, kemudian kita ada pakej-pakej rancangan ekonomi yang terbaru, pakej permekasa. Kita nak lihat apakah pemain industri rasakan pakej-pakej ini baik, apa penambahbaikan yang diperlukan dalam perkara ini, sebab kita lihat kali ini pemerkasa moratoriumnya yang diminta ramai pihak masih lagi dibuat secara bersasar, tidak secara automatik, dan tempohnya juga diberi untuk tempoh 3 bulan dan tidak sehingga hujung tahun seperti yang diminta oleh ramai pihak. Adakah ada perkara-perkara lain selain daripada moratorium yang perlu dibawa dalam pakej-pakej rancangan ini? Okey, yang paling penting pada masa ini adalah moratorium. Moratorium adalah satu di mana 100% daripada ahli kami sokong. Yang kita kata moratorium tu, kita nak moratorium yang automatik untuk 6 bulan. Okey. Dan kita nak supaya moratorium itu fair, di mana ianya adalah berdasar cost of funds. Sekarang OPR telah turun 1.75% mengikut Bank Negara. Tetapi dia punya R&R rate yang di-charge oleh bank masih tinggi dan dia di-compound. Lagipun ada juga kos-kos lain yang dia kos restructuring fee lah, ada kos. Jadi walaupun ada moratorium, sebenarnya bisnes tak boleh survive sebab apa? Dia obligasi dia ditunda. Bila ditunda dengan semua kos dan faedah ini, mereka tak boleh bayar balik. Jadi bukan saja moratorium automatik di mana ada opt-out, tapi mesti ada juga satu kadar yang lebih rendah mengikut OPR Bank Negara, dan juga mesti ada waiver of semua fee inilah, supaya yang penting mengapa dia diperlukan bukan kerana 80% boleh bayar. Yang paling penting adalah dia open up cash flow. Jadi saya ada wang sekarang, dana sekarang, supaya saya boleh guna untuk pekerja saya atau bisnes saya. So kalau vaksin ini dalam 2-3 bulan boleh selesaikan masalah, maka saya boleh berjaya, saya boleh bayar balik. Obligasi itu ditunda. Itu yang paling penting. Open up cash flow sekarang. Dan Datuk Irwin, sebenarnya apa harapan pemain industri untuk 2 minggu seterusnya? Kita dikabarkan PKP 3.0 ini akan berlangsung sehingga 14 Jun. Tetapi itu bergantung kepada jangkitan COVID-19. Jadi apa harapan pemain industri sekarang ini? Ya, saya nak echo yang rakan saya, Datuk David, yang berkata pada masa ini kita
sangkut kat wang dengan moratorium. So kebanyakan kita punya ahli-ahli akan mesti bertanya, they are asking for an automatic moratorium. Saya nak cakap tentang ni. Pada masa yang baik, kerajaan bekerjasama dengan PKS dan mendesak syarikat untuk mewujudkan atau membina lebih banyak pekerjaan. Tapi bila dalam masa penjabat ini, kerajaan terus mengumum untuk membantu B40 sahaja. Tapi kita banyak yang perlu bantuan ialah M40 atau T20. Kerana pada masa ni, kalau kita yang bantu B40 boleh bantu. Bukan ini kita accept. We thank you. Kita berterima kasih kepada Menteri Kewangan berkenaan ini. Tapi pada masa ini pekerjaan adalah akan lebih memerlukan pembantuan. Apabila syarikat ini tidak boleh menanggungkan bebanan lagi, syarikat ini akan ditutup. Kalau syarikat ini ditutup, kita ada pekerja yang tidak akan kehilangan sumber pendapat mereka. So adakah kerajaan akan bertanggungjawab terhadap pengangguran yang tinggi ini? So kita yang bertanya untuk mendapatkan bukan hanya selected moratorium, but untuk yang perlu moratorium itu. Tapi Datuk Erwin, berdasarkan kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Kewangan sendiri, Datuk Seri Tengku Zafrul, yang menyatakan bahawa sekarang ni anggaran lebih 80% peminjam institusi perbankan di negara ini tak perlukan kemudahan moratorium secara pukal ni sebagaimana yang dituntut segelintir pihak, dan ditambah pula dengan institusi perbankan juga sudah pun menyediakan bantuan bayaran balik bersasar kepada peminjam yang benar-benar memerlukan kelegaan moratorium daripada pihak bank. Jadi ini antara orang kata, Datuk Seri Tengku Zafrul kata ini adalah dasar populis yang kerajaan rasakan tak perlu dibuat dan bank juga tidak perlu dipaksa, dan ditambah pula dengan bank dikatakan ataupun kerajaan dikatakan menanggung kos tertentu apabila membuat ataupun orang kata mengeluarkan arahan kepada bank untuk melaksanakan moratorium secara menyeluruh. Ini adalah tiga perkara penting yang diberikan Tengku Datuk Seri Zafrul. Jadi apa pandangan Datuk Erwin berkaitan dengan perkara ini? Ya, Kementerian Kewangan mesti ada fakta mereka yang tersendiri, dan kami pun ada mendapatkan fakta dari on the street, on the ground, yang kami boleh mendapat yang I think 2 hari yang sebelum ni YB Menteri telah berkata dia akan menyalurkan 5.08 bilion kepada 1 million micro entrepreneur. Tapi kalau kita tengok dalam peratusan 1 million entrepreneur tidak cukup. Bukan kata dia tak boleh bantu, dia mesti membantu, tapi tidak mencukupi. Yang kita tengok pada masa ni, adakah kami akan berkata kalau kita ada, let's say ada 3 orang, kita boleh bantu 1 saja, tapi yang 2 yang tak boleh makan, macam mana kita kena beritahu dia? Katakan minta maaf, kami tak boleh bantu sama you. So kami berharap yang pada masa ini adalah satu masa pertempuran. Kalau kerajaan mesti pada masa ini kita mendesak bahawa kerajaan mesti memperbelanja, kerana apa perbelanjaan akan masuk balik kepada kerajaan, kerana it is a cash flow use mesti kembali kepada kerajaan. Dan pandangan Datuk David bagaimana berkaitan dengan perkara ini yang dikatakan dasar populis, kerajaan tanggung kos tertentu bila mengeluarkan arahan bank membuat moratorium secara menyeluruh, dan juga anggaran 80% peminjam bank tidak memerlukan moratorium yang dikatakan oleh Datuk Seri Tengku Zafrul. Apa pandangan Datuk David? Okey, so saya jawab 3 soalan itu terus. Okey, nombor 1, 80% yang boleh bayar tu data dia saya tak nampak langsung. Sememangnya data yang ada adalah bercanggah dengan 80% boleh bayar. 5% sudah ada pengangguran. Berapa SME sudah habis. Macam mana dapat 80% kata boleh bayar? Itu nombor 1. Tapi yang penting bukan sama ada 80% boleh bayar atau tidak. Itu bukan isu dia. Isu dia adalah walaupun saya boleh bayar balik sekarang, kalau kamu bagi saya masa untuk atau menunda obligasi saya untuk membayar,
maka saya ada wang tersebut sekarang di mana saya boleh menggunakan wang itu untuk membayar pekerja saya, untuk to mengesyorkan bahawa bisnes saya boleh tahan untuk beberapa bulan lagi supaya bila ekonomi sudah balik, saya masih boleh berterusan. Jadi isu dia bukan semata-mata sama ada 80% boleh bayar. Pada halnya isu dia adalah untuk menunda untuk beberapa bulan obligasi saya. Itu nombor satu. Number two is the bank sebenarnya dia langsung tak rugi. Dia tak rugi. Sebab apa? Kalau kita lihat pada MCO 1 ada moratorium. Tapi bank membuat satu profit. Jadi kita tak tanya untuk free, kita kata untuk ada atas dasar cost of funds. Ya, itu number 2. Number 3 adalah dia kata kalau kita nak lihat impact dia lebih baik jika kita ada moratorium. Dan jika kita ada moratorium, we save more businesses, kita boleh save more jobs. Maka the tax rate is also better kan. Dan Datuk Irwin, tadi kita bincangkan berkaitan dengan moratorium. Sekarang ini kita nak juga lihat, okey, selain daripada moratorium berapa lama sebenarnya diperlukan oleh pemain industri dan apa lagi perkara lain yang diperlukan pemain industri ketika ini untuk pastikan bahawa perniagaan bertahan, subsidi upah, apa lagi perkara-perkara yang perlu diteruskan bantuan atau program-program oleh kerajaan? Ya, pada masa ni yang betul on the ground, syarikat-syarikat sanggup menanggung bebanan ini dan jaga kepentingan pekerja mereka. Tapi kerajaan perlu membantu syarikat-syarikat ini, terutama M40, dan untuk bekerjasama dan memastikan pekerjaan sanggup dibayar gaji dan pekerjaan mereka dilindungi. Ya, itu yang terutama pada masa ini. Anda boleh yang kerajaan boleh membuat kuasa kalau untuk membantu M40 bahawa syarikat tidak dibenarkan memecat kaki tangannya. Bukankah ini adalah klausa yang telah ditetapkan pada PKP 1? Klausa ini pun sudah ada. Yang untuk syarikat-syarikat sekarang kita nak tanya untuk bagilah penangguhan yang terus. And if kita tengok yang pada masa ni, if we can have at least 6 months, 6 bulan atau sampai 6 bulan untuk membantu syarikat-syarikat ini, so all these pekerja akan sanggup mendapat pekerjaan dia after the MCO 3. Dan Datuk Irwin, dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada vaksinasi sekarang ini. Sebenarnya apa yang pemain industri boleh lakukan untuk mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan? Kita sasarkan untuk capai imuniti kelompok pada hujung tahun. Tapi kalau kita lihat suntikan harian kita mencapai 150,000 pada Julai, Ogos dikatakan mencapai 300,000. Adakah itu mencukupi? Apa pemain-pemain industri boleh lakukan untuk mempercepatkan proses vaksinasi sekaligus membantu negara dalam mencapai imuniti kelompok? Ya, saya dapatkan yang situasi sekarang ialah kita sudah mendapat jumlah dos yang telah diberikan adalah lebih kurang 3.64 million kan. Dos then people who fully vaccinated is only about 1 million. Ini adalah hanya 3.6% saja dalam kita punya percentage. Kami dari Industries Unite, kita ada ahli-ahli pertuburan kami seperti Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia tetap sudah memohon untuk menjadi pusat vaksinasi, bukan hanya untuk Kuala Lumpur, untuk the whole Malaysia, right? For the whole Malaysia, untuk kerana kita ada tempat-tempat yang tertentu, yang kompleks yang tertentu untuk menjadikan pusat vaksinasi. Dengan ini ahli kami dari pihak industri pun juga telah memohon untuk menjadi volunteer, sukarelawan untuk membantu semua untuk mendapatkan mempercepatkan vaksinasi. Kerana kami berharap yang this vaccination boleh dipercepatkan and more people can help out. This is kita punya ahli yang sudah mendapat ni. Tapi pada masa ni we are still waiting. Waiting for the approval dari COVID-19 immunisasi program from the task force.
kita belum dapat permohonan ini di-approvekan. Dan Dato' David, seperti Dato' Irwin katakan, waiting for approval, itu adalah antara perkara prosesnya itu. Apakah ia perlu dipercepatkan sekarang ini? Kita memberi fokus kepada proses pelaksanaan sesuatu perkara itu perlu dipercepatkan, approvalnya, ya betul ia perlu dikaji, tapi ia perlu dilaksanakan dalam konteks yang lebih pantas di era pandemik ini untuk pastikan bahawa kita dapat keluar. Memang kami telah berkata berkali-kali, tolong pihak menteri semua turun padang. Datang cakap dengan orang. Kita telah tulis, Industry Unite telah tulis kepada MOSTI, kita nak tolong MOSTI. Kita boleh ambil, macam kita ada dulu kempen sila patuhi SOP, kita nak buat kempen vaccination, beri maklumat kepada orang lain. Kita sudah tulis, kita belum dapat jawapan. Jadi turun padang Menteri Kewangan, turun padang Menteri MOSTI, dengar pendapat orang. Kita perlu ada ramai orang yang nak volunteer. Kita sudah lihat dalam surat khabar apa yang berlaku. Jadi ini bukan perkara yang kita boleh main-main lagi. Ini sudah jadi satu kenyataan life and death bagi bisnes. Jadi kita mesti, saya haraplah bahawa mereka akan mempercepatkan proses ini. Mereka akan turun padang, mereka akan dengar kepada rintihan rakyat yang tertekan pada masa ini. Saya harap diorang akan bagi moratorium, mereka akan mempercepatkan vaksinasi. Okey, baik. Terima kasih Penasihat Undang-Undang Industri Unite Datuk David Gurupatam dan juga Koordinator Kumpulan Industri Unite Datuk Irwin Cheong atas perkongsian berkaitan dengan Perintah Kawal Pergerakan 3.0 yang sedang dilaksanakan di era pandemik ini ketika mana kes meningkat dilaksanakan sehingga 14 Jun nanti, dan kita juga bincangkan berkaitan dengan moratorium menyeluruh dan bukannya secara bersasar yang seperti dilaksanakan dalam program sekarang ini, dan juga kita bincangkan bagaimana industri dapat memainkan peranannya bagi membantu proses vaksinasi dipercepatkan untuk mencapai imuniti kelompok. 26.5 juta rakyat Malaysia sekarang ini menantikan vaksinasi itu supaya kita dapat mencari strategi jalan keluar dan membincangkan apakah langkah strategi seterusnya untuk Malaysia berhadapan dengan pasca pandemik COVID-19. Dan untuk itu kita berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu semula, semua pembayaran bagi perkhidmatan kerajaan akan ditawarkan secara tanpa tunai menjelang 2022. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, usaha itu akan dilakukan menerusi inisiatif My Digital. Menurutnya, tahun lepas sahaja 60% daripada kutipan pendapatan keseluruhan kerajaan adalah menerusi kaedah e-pembayaran. Under My Digital, the Ministry of Finance will ensure payments for all government services by 2022 are made on a cashless basis. This will lead to a higher transactional security, better coordination, enhanced communication on anti-corruption initiatives, and greater ease of sharing information. Malah katanya, kebanyakan bantuan langsung seperti bantuan prihatin rakyat serta geran khas prihatin dibuat secara elektronik. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan persidangan Institut Accountant Malaysia MIA 2021 yang dianjurkan secara maya pada Selasa. My Digital menggariskan rancangan untuk mempercepatkan pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari segi teknologi melalui rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Katanya kerajaan menggalakkan pendigitalan dalam pelbagai aspek termasuk pemodenan penyampaian perkhidmatan awam dan dalam usaha membendung rasuah, kerana tindakan penting itu akan mengurangkan titik hubungan langsung antara pihak awam dengan pegawai atau kaki tangan kerajaan. Sejumlah 5.08 bilion ringgit telah dan akan disalurkan kepada hampir 1 juta perniagaan kecil dan sederhana PKS Mikro di bawah geran khas prihatin GKP semenjak pandemik COVID-19 melanda negara. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, kerajaan berharap bantuan langsung yang disalurkan kepada PKS Mikro ini akan meringankan beban terutamanya yang amat terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawal Pergerakan PKP 3.0. Jelas Tengku Zafrul, di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa, kerajaan memutuskan pemberian GKP 3.0 sebanyak RM1,000 kepada lebih 1 juta peniaga mikro. Ini bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka khususnya dalam menguruskan aliran tunai masing-masing.
Manakala melalui program pemerkasa tambahan yang diumumkan pada 31 Mei 2021, kerajaan mengumumkan komitmen yang sama sepanjang tempoh PKP 3.0. Ia melibatkan pemberian tambahan sebanyak RM500 yang menaikkan jumlah bayaran kepada RM1,500 bagi setiap PKS Mikro. Tambahnya, hampir 1 juta PKS Mikro melibatkan penerima sedia ada GKP 1.0 dan GKP 2.0 serta PKS Mikro yang baru lulus GKP 3.0 akan menerima bayaran sebanyak RM1,000 mulai Khamis ini secara berperingkat. Pembayaran ini melibatkan implikasi kewangan sebanyak hampir RM1 bilion. Tengku Zafrul berkata pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP dan semakan status kelulusan boleh dibuat mulai Selasa. Bayaran tambahan sebanyak RM500 itu yang melibatkan peruntukan hampir RM500 juta akan dibayar pada Julai 2021 menjadikan jumlah keseluruhan GKP 3.0 sebanyak RM1.5 bilion. Sekian Niaga Awani, saya Hafizah Zaman Salah Rahman.